kita akan belajar chapter baru, chapter terakhir dia Property Gain Stack RPGT. Sebab saya terpaksa, sepatutnya awal dulu, tapi sebabkan awak punya assignment ialah berdasarkan company taxation, so saya ajar dulu company taxation baru. Tapi ini awal saya ingat kenapa lah aku buat lambat. So, ingat balik lagi dosa kata yang mana awak kena buat assignment kan. Dia membantu saya tengok Siti dengan Aisyah macam dah beri cantik dia buat powerpoint ni. Kalau awak nak tak payahlah bertanya, awak tanya Siti dengan Aisyah lah. Sebab dia pun dah tanya 2-3 kali dengan saya itu, jadi dia memenuhi apa yang saya hasratkan lah. Assignment. Okay. Boleh juga lah. Dia kata gambar lah. Kala macam lebih hebat daripada saya powerpoint tu. Kan? Dan awak boleh rujuk pada dia lah untuk assignment awak. Jadi itu pun dah lebih memadai. Dah lebih memadai. Mula memang teruk sangat lah. Dia just putih daripada dua muka je untuk yang tu. 3-4 muka. Teruk sangat lah. Tak ada detail kepada expenses. Kalau boleh awak kena detail lah. Macam contohnya double deduction ni lah. Saya suka lah. Contoh OKU tu kan. Dapat double deduction. So ada tak yang berkaitan dengan staff welfare kan? Dia kata kadang ada satu sustainability report. Ataupun ada tak latihan ke ataupun belanja-belanja biasa yang dibenarkan boleh allowable expenses, contohnya staff salary. So tapi sikit lah statutory isi ke, ada dalam notes kan. Ada yang tak dibenarkan, contohnya depreciation. Depreciation ni tidak dibenarkan contohnya. So berapa banyak depreciation. Sebenarnya aset tu daripada apa kan, menggunakan kiraan ni kan. So biasalah ini perkembangan pada ilmu. Then next you as a replacement as to appreciate this capital allowance. Mesti ada insyaAllah ada capital allowance tu. Sebab dia buat view lah sendiri Okay. So sebenarnya ia memang kalau teruk sangat memang teruk makan, tapi kalau macam punya benchmark ni lah sebenarnya awak tanya dia sebab dia dah ikut saya dan saya ikut macam tu marah-marah juga lah lawan chat sebab apa tapi yang lain kalau awak rasa macam tapi janganlah sama dengan dia ada dia punya content minimum lah. Okay. Rasanya kita akan masuk dia 43 step muka surat 621 kalau ada bawah tu. Saya akan beri nota lah, tapi sebenarnya dia ada dalam tag memang buku guna buku nota ni. Okay. Saya pun guna buku nota tu untuk macam ni, dan nanti yang PowerPoint ni saya pun baru nak buat ni, ada saya punya tu. Memang setiap kali memang saya macam buat import lah. So keluar begitulah saya ni memungkinkan saya tak beri awak lah pada masa ini, dan bila bulan habis saya akan beri lah. Okay. Dia Property Gain Stack dan seterusnya ialah nanti kalau contohnya saya nak minta kerjasama, kalau ada masalah awak terus telefon kalau ada line saya ada pesyarah semalam kena dekat ada pesyarah kena lah internet lah. So 3-4 kali tengok sama rupanya saya dia kena situ 3-4 awak ke situ 3-4 kali yang saya buat recording tu tak tahu dia lari saya yang terkeluar, orang awak masih ada itu maksudnya ya. Jadi kalau apa-apa hal saya terkeluar awak call
call saya ke, call ada dua phone okay. Ataupun itu je pun komunikasi ni. WhatsApp ni tak tengok kita lah, itu aku labar kan dia cari apa benda kan. Okay. Jadi takut kalau masa sekarang ni ada problem sikit contohnya, contohnya tak keluar nota contoh. Ada tu tau. Yang satu recording saya dah record, yang satu lagi OBS Studio saya dah record. Kalau saya tak beritahu yang tu, awak kena ingat cik pun dah record tak dalam OBS. Awak masih tak faham lagi saya masa ni lah. Yang awak tengok YouTube tu lah OBS Studio saya rakam. Yang awak tengok kat Google Drive tu memang automatic yang awak tengok isi kat sebelah kiri atas awak ya. Record Dan masa kelas saya ni awak kena full screen supaya awak nampak, okey. Dan tentunya confirm ya, kalau awak rakaman dengan yang live macam ini adalah cukup berbeza. Live adalah lebih baik sebenarnya daripada bersemuka kat tuan-tuan. Sebab apa? Cara saya awak jangan sama sangat lecturer lain. Lecturer lain mungkin cara beza. Saya memang mengajar ni memang betul-betul mengajar. Tak macam saya salin balik ke. Dan tugas awak ni yang ni, awak jangan tengok buku je tau. Jangan awak salin. Yang kedua, awak ada buku ni. Buku ni lah, kan? Buku teks. Yang kedua, awak kena ada buku tu juga. Buku tulis. Kan? Tapi saya perasan, Siti Nurhaliza ni saya perasan. Ni apa yang saya cakap tu dia boleh faham lah. Dulu yang OBS Studio tu saya kat OBS Studio tu buat sendiri kan. Lepas tu yang ni saya kat dia tak faham. Kan? Boleh pula dia cantik. Saya pun tak buat macam itu Saya macam jealous pula dia buat macam itu Masa semester pun tak ada hebat macam itu. Dia faham apa maksud saya tapi awak punya level assignment tu adalah level master sebenarnya. Hello itu tak siap tu Tapi saya tak expect awak macam itulah. Okay, learning objektif apa yang kita akan belajar. Itulah saya akan screen ni. Saya dah tak nampak lagi screen tu. Saya dapat screen awak tu dekat nilai. Dekat handphone saya. Dekat handphone saya ni saya nampak lah. Tapi kecil sangat. Cuma saya akan screen pertama ni lah. Saya punya nota. Saya punya PDF. Screen kedua ni awak nampak sekarang ni Screen kedua dia. Saya akan okay. So learning objektif apa yang awak belajar? Apa yang awak akan belajar ialah at the end of this topic, students should be able to define the real property. Real property ni maksudnya apa? Real property RP bukan rancangan pengajaran RP ni. Real property. Dan saya akan guna perkataan ringkas tu lah. Salah sebenarnya saya guna RP ke tak ada pun dalam buku Tapi you have to accept that RP for us is untuk kita je lah, bukan untuk orang lain pun, is real property Okay. So baca dulu sementara saya ambil cek gambar yang sesuai ni. Real property maksudnya macam barang, buat bangunan lah. Property. Ada orang kaya ada kawan saya, dia kaya disebabkan dia ada property Dia umur bukan macam saya, tapi dah ada 5 buah rumah. Bukan untuk dia lah. Dia sewakan. Beli satu Dia awak bayangkan je lah. Saya pun cari kat situ kot. Yes. Maksudnya dia contohnya awak dah 30 tahun hidup. 5 tahun dia beli satu. Next 5 years dia beli satu lagi. Dia deposit je dulu. Yang lain dia buat pinjaman kan. So pinjaman itu yang dia buat tu dibayar oleh penyewa. Kan sewa rumah contohnya awak bayar RM1,000 kan. So pinjaman yang awak tu bayar kan. Sampai masa 5 tahun. Saya pun lupa lah. Dia boleh habiskan bayar. Jadi kadang-kadang ini yang wujudnya kita ni. Kadang-kadang kita jual ada orang beli rumah tak jual. Memang tak jual lah.
Memang dia tak jual. Sebab apa dia duduk? Dia tak duduk. Jadi yang ini jadinya dia apa? Yang ini contohnya dia dijual barang ataupun rumah untuk dia dapat untung. Jual. Untung dia rumah. Kau tahu tak untung? Dia beli 1,000. Tu saya tahulah. Okey, saya tahu. Maksudnya rumah tu dia beli. Mula murah lah dia beli. Murah dia murah, 50,000 contohnya. Memang ada duit ada bayar habis lah. Lepas tu dia jual yang harga 50,000. Kalau tak tahu. Macam rumah tu boleh jadi 3 kali ganda Dulu dalam 25 tahun lepas, harga ni 50,000. Bukan sekali ganda. Dah jadi boleh dijual 220,000. 50,000. Paling bodoh kata pun, paling bangsat pun kata 100,000 dia jual harga daripada awak beli 50,000. Dia boleh jual pada harga 150,000. So untung berapa? 100,000. So untung itu yang dikenakan tax. So awak cuba bayangkan kalau chapter ini ialah bagaimana seseorang itu membeli harta kemudian dia menjual balik. Dan apakah yang bagaimana kita kira untung? Untung ke atas jualan rumah tu lah. Dia ada syarat-syarat dia. Bukan awak boleh senyap je kan. Bukan awak boleh senyap je kan. Nanti awak pun tak senang sebenarnya di kejar dan sebagainya. So dia ada acquisition price, harga beli, harga jual, gain on disposal. Bila awak beli dan jual awak dapat untung dan berapa yang awak kena bayar. RPGTP tu. Dan seterusnya ialah what is RPGT? Apakah dia RPGT? Okay. RPGT is a tax on capital gains imposed on the disposal. Awak cari sekali dekat buku tu. Of a chargeable asset, and this includes real property. Okay. It is governed, maksudnya tertakluk by the real property Gains Tax Act 1976. Okay. Awak salin dulu kalau awak apa. So besarkan full screen kan, okay. Dia adalah satu is a tax on capital gains. Kan? Capital, awak kena highlightkan capital tu. Kadang-kadang ada satu belanja bukan capital. Yang awak belajar pada akaun satu ada your expenses maybe or can be divided into your expenses. There are expenses. So that expenses macam duit awak keluar sama ada duit awak keluar awak belanjakan tu untuk awak beli modal ataupun untuk awak berbelanja untuk operasi kan? revenue expenditure and capital expenditure. So RPGT is what we call compasses, alright, or detail or focuses on capitals, alright, bangunan lah.
Cuba awak tengok kat awak punya bangunan kat sekeliling mata awak tu. Terdiri daripada apa? Batu-batu kan. Lagi ada apa besi-besi ya. Dan itulah bangunan ni. So, dalam bangunan tu ada yang aksesoris. Okay. Ada macam tambahan-tambahan ke kan. Lampu dan sebagainya. So, kita hanya membincangkan tentang capital gains. Alright. Dia ni tertakluk kepada Real Property Gains Tax Act 1976. So saya repeat this chapter will be asked, will be test on your final exam. So there are one question of this chapter carries 25 marks or 30 marks, right? So ini yang tahu semua chapter adalah final. Okay, you have to understand it. You have to understand because of the question may be at different ways or different angle or different not as normal you see on my exercise. Maybe this can be dia berubah dia punya format sebagainya, tetapi is sama je lah, is under the activity. Okay. Dan seterusnya ialah who is covered. Siapa yang terlibat kat sini? Siapa yang ni? Okay, good. Siapa? Bagus. Bagus. Alright. It applies. Caranya juga kalau saya kata to both tax resident, orang yang duduk lah, and non-resident person to transact in real property situated. Maksudnya sama ada awak ni orang warga Malaysia ke, resident duduk tinggal orang bukan warga Malaysia, tapi yang membuat urus niaga atau apa ni, rumah kediaman ke, bangunan ke, tak kira lah situated in Malaysia, because you are jual lah harta di Malaysia and shares in real property companies. Okay. Person includes a company yang seperti diminta tadi, company, partnership. Sorry yang pasal ujian tu memang saya sangat sorry lah. Saya terbanyak sebab apa e-learning tu. Hari ni kot dia punya ada doktor profesor tu yang buat tu datang. Tapi anything happen, dia biasanya selepas yang okey tu barulah tu. Sebab saya malas pula lah nak buat Google Classroom lah kan. Jadi awak kena masuk Google Classroom macam-macam lah. Baik kita tunggu e-learning. Kalau tak ada juga, okey dah. Mungkin saya kena buat Google Classroom. Person includes a company, a partnership, a body, any person. Termasuk juga company, apa lagi? Partnership, body of person and corporation. So sama ada yang menjual itulah syarikat, perkongsian, orang ataupun syarikat besar. Tak kira asalkan ianya menjual barang-barang apa tu, kata menjual resident, property. Okay. So what is real property actually? Apakah dia real property? What
Saya salin tau, sepatutnya you should be, boleh juga saya type ni. Tapi awak tahulah saya type laju kan. Lebih laju awak tulis, kalau awak laju daripada saya ni, ya, jadi awak boleh menghampiri saya lah. Okay. In Malaysia or any interest option alright. Oh, Allah Akbar. Ada yang mau masuk Right. Nanti kalau ada masalah awak beritahu saya Ada yang kawan awak beritahu ini or such situated. Saya minta maaf kadang-kadang saya tak sebut nama awak kan. Saya memang fokus mengajar. Saya tak buat apa-apa. Dulu dah sebut pasal tender lah. Sekarang tender pun tempat. It is land situated in Malaysia or any interest, option or right or in such land situated in Malaysia. Maksudnya dia memang kalau tanah tu berada di Malaysia, awak letaklah rumah atas pokok ke ya. Ada Siti Piramli di rumah atas pokok. Ya Allah. Awak jual rumah tu, mungkin rumah tu tak tahulah kan mahal ke ya. Tak tahu mungkin rumah tu rumah apa. Yalah, orang nak tengok sangat rumah Piramli macam mana, awak jual rumah tu. Sebab dia sebagai apa ni, peringatan pada abang Piramli. Mahal lah ni, 1,000 pun awak kena bayar sebagai untung kan. Awak beli lah hai. Tak beli pun kadang-kadang mungkin tanah awak jual semuanya, setengah rumah. Jadi bila mana tanah itu terletak ya. Okay. Tapi kan saya bila dah ngajar ni memang dia dah tak ni saya kena ni kan. Saya tak tengok lagi lah. Saya dah lah. Orang kata contohnya apa dia, aeroplane kan, aeroplane. Dia dah mendarat lah. Dia dah mendarat lah, dah mendarat, dah landing. Ya. Bas lah kot, bas lah. Bas lah. Bas lah. Kita hati kot kan. So dia tutup lah. Dia ni maksudnya saya dah fokus pada perjalanan saya lah kan. Dah lagi penting. Mana tahu ada depan tu ada apa? Depan tu ada tempat ke, ada tu nak masuk contohnya. Jadi susah saya sebagai apa pilot kan, driver ke untuk saya entertain semua pada kalau awak lambat masuk contohnya kan. Jadi kalau yang lambat masuk tu kalau lambat saya minta maaf lah. So saya ada orang kata kalau lambat tak saya minta maaf lah. Kalau lambat saya admit saya memang minta maaf. Sebab saya fokus pada mengajar ni. Ada recording sebenarnya. Ada recording. Okay. Dan lagi satu bila saya ngajar, bila saya nak masuk contoh buka pintu, saya dah lupa contohnya. Contoh yang kat rumah kan. Awak tengah masak. Masak nasi goreng. Oh, apa pandai kau nak letak apa? Letak gula lah. Pandai nak letak dia kan. Letak apa? Letak bawang kan. Siapa pandai nasi goreng? Ya, siapa pandai kat sini? Yang pandai masak nasi goreng. Ha? Awak, yang perempuan pandai tak? Kalau tak pandai tak payah kahwin lah awak. Nyusahkan ni. Yang tak angkat tangan. Yang tak angkat tangan tak pandai takut tak kahwin. Pandai tak? Okey. Kacang goreng. Ada yang nasi goreng sama. Kedai-kedai sama. Nasi ni sama je. Wah. Jadi kurang-kurang kalau nak kahwin buatlah pandai nak buat nasi goreng kan. Kalau nak sedap tu letak apa kata. Bilis, apa sotong ni ada rasanya. Okey. Kalau yang tak kat tangan tu tak kahwin lah, tak pandai.
Tak suka. Tak suka pedas Okey. Itu yang mak saya kata kalau panas-panas tu kau panas-panas ni kau makan pengen rasa sedap makan aku, dia kata. Dia bahasa aku kau kan. Kau makan tengah panas, bukan kau rasa makan sedap tak sedap, aku masak. Yang kau rasa panas. Kau rasa panas. Tak ada sedapnya betul juga. Jadi tunggu dia sejuk sikit lah. Jangan sampai kau dah bawa dia rasa kita panas je kan. Macam goreng pisang ke tengah panas kau makan, memang tak rasa dia punya sedap pisang kan. Rasa dia punya panas. Faham tak Macam pedas je lah. Jangan pedas sangat. Saya pernah makan saya pernah makan asam pedas. Kalau nak pergi asam pedas, kalau nak cubalah dekat asam pedas Bala 3 tu, yang daripada Kulai Tesco nak ke highway kan, sebelah kanan tu. Nanti kami 3 pedas ni yang mampus. Saya pedas. Waktu minum air apa tu, air masak tak boleh, air teh tak boleh lah. Dia suruh air teh ais. Siapa yang tengah pedas tu minum air teh ais. Teh ais jadi dia pedas. Orang kita tahu, orang belanja kan, entah pedas tu. Tapi dia kata kedai tu pandai pula jawab. Dia cik biasa tak pedas, tapi hari ni pedas pula. Otak kau dia. Sebab apa cik ni, mungkin cili yang kebun lain ni dia hantarnya. Lah salahkan cili, kau salahkan dia. Dah kau letak dua baldi cili, memanglah pedas aku cakap. Ya Allah Akbar, aku cakap dia ni pedas betul dia masak kan. Nanti kalau yang perempuan ni, kalau awak punya bakal datang rumah awak, kalau awak benci kan dia saya minta mak Zahri, macam tu Zahri datang bina awak macam tu. Awak tak suka dia kan, jadi awak apa buat pedas-pedas awak. Ni tanda tak suka tu. Lagi satu, kalau awak nak datang keluarga kan, nak datang, ada keluarga pasangan awak nak datang kan, awak kena tengok tu. Yang kedua ialah tandas tandas awak kena bersih lah. Sebab dia biasanya memang dia testing, tapi tandas mesti gitu, nak tumpang tandas lah. Jadi tengok tandas teruk, memang teruk lah awak, perangai awak. Itulah. Memang agak itulah punya cara dia. Lain lah awak tak nak kahwin yang perempuan. Saya pernah ingat dulu, saya tengok kat Melaka, siapa orang Melaka sini nak kahwin jangan awal sangat. Ambil belajar dulu okey. Tapi saya ingat dulu masa saya belajar tu ada yang pelajar yang kahwin and then tak nak okey. Ada dia apa? Ada pernah saya pergi Melaka, siapa orang Melaka pernah pergi Melaka? Dia ada saya pergi masjid mana tau. Dia mandi air tau, air bunga. Kat tangga tu. Ya Allah, kurafat tak boleh lah dia mandi air. Betul saya tengok real, bukannya kat drama apa perempuan tu pakai tu mandikan. Jangan sama kita sekali lah itu apa yang kan dalam Islam kita. Okey. Seterusnya ialah ni, what is a real jadi nanti yang lambat datang tu rasanya tu lah dah. Saya dah lupa dah kat mana dia punya tu dia punya tu dah. Okey. Then next is what is definition of land? So yang ni kita kena faham dulu Kita kena faham apa definisi Tapi kalau awak rasa benda ni leceh, jangan umut Saya memang nak guna cara ni lah, sebab awak satu-satu nampak okey. Section 2 of RPGTA, Real Property Gains Tax Act, okey, defines
land as, maksudnya dia dalam akta ni, tanah tu, apakah maksud tanah? So inilah maksud tanah. Maksudnya dia lebih kepada walaupun namanya real property gain, real property, tapi kena dia sebab memang rumah ni memang atas tanah. Ya. Tak kira lah. Ya. Dia tak nak rumah apartmen ke dan sebagainya. Tapi memang semua atas tanah. So, the surface of the earth, all substances, forming that surface. And all semua permukaan tanah ataupun galian yang menghasilkan itulah permukaan tersebut. Yang kedua ialah the earth below. The surface and substances. Galian di dalamnya lah. Ini bahasa dia kadang berpusing-pusing. Maksudnya bawah tanah, bawah bumi. Building, ni lah yang satu dari building ni. Building on land. And anything. Sebab sebab tanah ni orang hak kerajaan tu besar kepada tanah tu. Dia boleh ni lah dia boleh merampas tanah. Kalau tanah tu awak tak bayar, mungkin dia boleh tukar tanah kepada untuk kepentingan kerajaan, buat guna sekolah dan sebagainya. Sebab tu dia mementingkan tanah. Tapi yang ketiga tu building on land and anything attached to land or permanently fastened to anything attached to land. So nak dikatakan bahawa apa-apa building yang memang kat tanah dan memang dia asalnya bertanah, mungkin apartmen ke, mungkin rumah tergantung ke, tapi memang dia punya nature ni memang tanah. Sekejap saya apa dah. Kalau orang nak tengok dia dah boleh function ke tidak English moving dah, mungkin tak test kalian tak kuat tadi. Okay, so bangunan atas tanah ataupun yang keempat ialah standing timber, pokok, tanaman and vegetarian grown on land. Jadi dari tak nak menyusahkan pertikaian, semuanya dimasukkan, tak kira lah pokok ke tumbuh-tumbuhan
dia tak nak lah. Kata ni bukannya tanah ke dan sebagainya. Ni semuanya dah milik kerajaan. The land covered with water. So land ni lah, ni dia punya define dia. Tanah ni. So baca lah. Dan dalam teori ni, just pengetahuan lah, kalau dia tanya what is the definition of it, and this is the answer. Dan seterusnya ialah the real property includes. The real, apa yang termasuk dalam property? Adakah rumah awak tu property? Ataupun ada perkara lain yang termasuk dalam property atau rumah awak tu? Termasuk juga ialah apa? So, maksudnya any landed property in Malaysia such as residential properties, apartment, kondom ini. Jangan risau sebab kita ada masa rehat nanti. Ini and houses. So semua apa-apa jenis rumah, walaupun mungkin apartment tu rumah tingkat 5, dia tanah mana dia, tanah tingkat 5 tu, tanah bawah tu dikira rumah. Okay. And houses, okay, commercial apa-apa lah. Kalau nak tulis banyak lah, 3 tingkat lah, berkembar lah semua kan. Property, tapi yang ni dia rekaskan kepada yang utama lah. Contohnya factories, office building, shop houses, so, okay tak kira lah tanah tu rumah sebuah tu ataupun rumah tingkat 5 tu. Jadi dia ni okay, untuk duduk ke, untuk kerja pejabat ke, shop houses ke, dia duduk dan dia jual barang kat situ, itu semua termasuk dalam real property. Yang ni paling penting how is RPGT computed? Macam mana dikira RPGT? Computed on the capital gain. Ni awak highlight kan saya merahkan capital gain. On the disposal of a chargeable asset that is the differential between
the disposal price. Nanti saya akan highlightkan disposal price and the acquisition price of the real property. Okay. Share between disposal price dengan acquisition price. Tu. So contohnya awak jual rumah awak, minta maaf jual rumah awak, nak beli rumah baru contohnya, awak jual, awak akan jual dan tolak dengan harga beli lah. Contohnya awak jual, dia asasnya lah jual. Awak dulu beli, contoh tanya mak awak tu beli pada harga RM50,000, dia jual RM150,000. So the difference is RM100,000 tu dinamakan capital gains. Bukannya capital gains tu awak kena bayar semua pada kerajaan untuk semua kasih, bukan. Sebahagian sahaja, lebih kurang macam 24% ke contoh gitu, untuk awak bayar pada kerajaan. Sebagai tax lah, real property gains tax. So formulanya ialah disposal price minus acquisition price. So in bracket, okay. Darabkan dengan RPGT rate. Dia ada kadar cukai. So yang ini nama dia, formula lah. RPGT sama dengan ini formula dia. RPGT is equal to disposal price minus acquisition price. Ya. Nanti buka dia jadi.
dua layer ni. Okey lah. Kalau tak lewat ni lah. Okay, buat lah. Okay. RPGT sama dengan disposal price minus acquisition price. Maksudnya harga jual tolakkan harga beli. Kalikan dengan RPGT rate. RPGT rate is kata akan berubah. Kadang-kadang dia constant setiap tahun. Yeah. Okay, soalnya ialah how is disposal price determined? So, bagaimana harga jualan ini ditentukan? Okay. Disposal price. Lepas ni kita lihat paragraf 5 schedule 2. Okay. Menyatakan amount of sale consideration in money or money worth. Okay. Less saya merahkan tolak nanti saya akan bagi contoh, jangan risau. Satu, kita akan tolak apa yang kita akan tolak kat sini. The amount of any expenditure wholly and exclusively. Dia suka perkataan ni. Yang ni yang kata wholly, saya masih ingat wholly and exclusively. Contohnya kalau awak nak berkahwin dengan pasangan, awak kena cinta keseluruhan kepada pasangan awak. Semua sekali lah. Dengan dia, dengan perangai dia, kerjanya, keluarganya, semua sekali. Jangan awak cinta dia sahaja. So macam ni juga, kalau macam expenditure, semuanya projek itu memang untuk itu dan memang digunakan untuk membeli. Kalau tak ada belanja itu, memang rumah tu tak dapat lah. The amount of any expenditure wholly and exclusively. Dia tak ada maksudnya untuk tujuan lain contohnya. Untuk tak, rumah tu untuk kita ada mungkin 2-3 orang punya pemilik kan. Jadi orang lain punya belanja pun awak masuk lah. Tak boleh lah. Rumah orang lain punya contoh. Ni memang rumah orang tu. Awak mungkin rumah tu di-attach 2-3 rumah. Tetapi awak belanja untuk 2-3 rumah termasuk rumah orang lain tu kan, yang orang yang tak nak jual. Yang rumah yang awak nak jual tu dah termasuk dengan harga ni. Tak boleh lah. Only and exclusively untuk yang tu kan. Incurred on the asset at any time after its acquisition. For the purpose of enhancing. Awak kelas besok, macam mana kalau batal, kalau cuti?
yang subjek lain. Saya pernah. Ha? Tak. Kalau menang. Awak bukannya apa kena dengan awak. eh. Dan entah pemain bola apa tak tahu siapa nama dia. Eh. The amount of any expenditure wholly and exclusively awak highlight. Biasa guna kata ni. Keseluruhannya untuk property tersebut lah. Incurred on the asset at any time after its acquisition for the purpose of enhancing or preserving the value of the asset. Sebenarnya harga dia mahal disebabkan apa? Mungkin awak dah tambah apa? Rumah awak tu dah tambah kornis, dah tambah apa nama? Kipas, ada kipas. Tapi sebenarnya itu semua kena ni lah. Kalau boleh, Allah kena simpan dia punya maklumat. Kadang dia orang tak simpan. Tapi awak boleh buat anggaran jugalah. Okay. Contohnya ada grill kan, tak ada grill. Contohnya ada grill tu. Grill pintu tu. Disebabkan ada grill tu harga dia. Kalau tak ada grill mungkin harga dia kurang. Jadi semua perbelanjaan disebabkan nak meningkatkan nilai aset tersebut. Enhancing. Awak kena tolakkan. Kena tolakkan lah daripada harga yang awak beli tu. Sorry. Harga jual. Sale consideration money worth. Sale consideration maksudnya gini ya. Situasi gini. Kalau macam contoh, saya ada rumah. Lim Juntek, saya jual kepada rumah ni kepada Lim Juntek. Lim Juntek bayar kepada saya 200,000. Saya beli pada harga 100,000. Okay. So 200,000 yang dinamakan sale consideration. Maksudnya kita dah bersetuju lah. Saya penjual, Lim Juntek pembeli, dia dah bersetuju. So bayar 200,000. Maksudnya saya penjual ni saya akan dapat duit lah 200,000. Dan awak kena tolak dengan apa? Any expenditure yang awak apa keluarkan untuk beli apa nama? Untuk beli tapi kalau beli yang tu janganlah yang kecil, baldi lah. Baldi pipe getah tu tak payahlah, sabun janganlah yang kata kekal 20 tahun lepas kan. Grill ni biasa gitulah asas. Peralatan elektrik, okay. Ada apa lagi? Mosek, Mana tak ada Mosek, tu nak nilai aset lah. Tapi kalau macam yang kecil tu, tak semua masuk lah. Saya habiskan yang ni, nanti kita rehat sekejap. Yang kedua ialah the amount of any expenditure wholly and exclusively incurred on the asset at any time after its acquisition. Acquisition dah beli, harga masuk beli lah. In establishing, preserving, or defending. The owner
Title to. Title maksudnya nama geran. Or a right over the asset. Jadi belanja ya begitu naik, begitu naik macam rumah saya ni. Sorry rumah saya, apartmen yang saya duduk ni masa kedua saya lah, tak ada geran. Dah bayar habis, dah tak itu nama saya. Sebab apa? Taman ini dia macam dah tak ada satu benda yang tak dipenuhi lah. Contohnya apa, taman permainan kanak-kanak contohnya tak ada. Jadi dia tak boleh nak tukar nama. Kena sampai buat tu. Lepas tu owner ni satu je. Owner tu tak tahulah. So macam lah jawapan tak mesti nak dapat. Tapi kalau saya ni sama-sama persatuan kerja ini, belanja ini, keluarkan duit belanja semua. So itu kalau awak jual pun boleh ditolakkan lah belanja-belanja yang awak tak dapatkan. Contohnya tak lawyer boleh bayar kan. So baru dapat dia punya surat. Surat maksudnya nak boleh tukar nama. Ada yang boleh dah tukar, dah jual pun ada. Ada bank yang terima. Jadi dia, tapi dia kena bayar pada lawyer lah. Sebab nak pastikan rumah tu memang hak milik lah. Okay. So yang ketiga ialah saya gunakan ruang sikit ni. The incidental cost to the person of making the disposal of the chargeable asset. Dan kadang-kadang ada kos yang kita tak pernah tahu pun dia berlaku. Kos incidental yang alih-alih ada je. Ada orang claim dia punya lah inilah. So kita pun tak ada dalam perancangan dan kita bayar, nak senang kata ada yang tuntut lah ini aku punya lah, ni aku dah apa dah ngecat lah, macam-macam lah. Dia dah mengamuk dan sebagainya. So kita bayar lah pada orang tu. So kos tu pun boleh kita ambil kira untuk kita tolakkan nanti. Okay, kita rehat dulu ya. Kita rehat sorry, incidental cost ni. Saya akan beri contoh yang lain ni, incidental cost ni. Dia ada beri contoh-contoh yang lain selain daripada yang tadi yang awak pergi yuran, kita ada lagi. Okay, kita akan sambung lagi. Kejap lagi kita rehat dalam perusahaan 11.43. Okay. Kita rehat 15 minit lah 12. Okay.
Ini saya sambung ini dan rasanya saya tak sempat nak bagi nama tu tadi lah. Cuma bagi nama ni. Jadi saya akan detect dan pisahkan. Sila tulis nama penuh kan bahasa awak. So boleh respon tak soal saya masih dengar kedengaran lagi tidak? Dengar. Hello. So dan incidental cause ni yang agak keliru dan dia ada definekan incidental cause ni. Maksudnya kalau tak ada cause incidental cause ni. Okey, kalau tak ada incidental cause ni pun tak boleh juga berjaya ke nak jual ke. Sunat ini menunjukkan betapa susahnya kita nak jual rumah. Saya dah melaluinya. Mungkin ada, nak jual rumah agak susah. Ada awak tutup juga and schedule. Tu maksudnya nak jual rumah ni kadang-kadang ada kawan saya tu jual setahun setengah barulah berjaya menjual rumah. Kadang-kadang kita nak kena pergi dapatkan dia punya grant tu, dapatkan dia punya haknya, dapat perusahaan berkerajaan dari daerah, macam-macam. So dia consist of ni lah. Dia ada 3 incidental cause. Maksudnya yang kita tak jangka hari-hari dia kena bayar juga fees, commission or remuneration paid for the professional services of any surveyor. Surveyor ni maksudnya yang mengukur tanah, penilaian tanah, penilaian rumah. Harga dia dulu RM5,000, sekarang ni ikut harga pasaran. Kalau pandemik ni tak tahulah, saya tak tahu pandemik ni sama ada meningkat ataupun menurun harganya. Kalau rumah saya tak tahu. Tapi kalau sayur ni dah mula meningkat value. Sebab ia bergantung juga kepada kawasan. Kalau dia kawasan luar bandar, awak tak pergi, ataupun bank juga lah. Bank nak beli ke tidak kan. Ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank negara ketat sangat contohnya. Yang ni gaji ni dia tak boleh kurang daripada RM4,000 dia kerja. Tak ada orang gaji RM4,000 kerja. Okay. Jadi semua fees, commission or remuneration paid for the professional services for any surveyor, valuer, accountant, agent or legal advisor tu awak boleh masukkan lah sebagai mungkin awak bayar kepada agent. Kadang awak kena berhati juga agent. Jangan awak mula-mula agent yang tak berdaftar. Kalau agent berdaftar tu ada layak lah. Okay. Kita dah bayar tu boleh ditolakkan. Cost of transfer. Cost of transfer maksudnya nak tukar nama. So, kita jawab kan tukar nama kereta tu, rumah ke. So, kita kena bayar apa? Stamp duty.
Dan seterusnya cost of advertising. Awak nak jual mesti nak kena iklan. Awak tak tahu to find a buyer. So awak kena bayar kepada mudah.my contohnya. Awak kena bayar dia punya iklan, yuran kos per iklanan. Contohnya 1 minggu nak keluarkan ke atas sekali, orang semua nampak kan, RM1. So this is what we call you suffer. you kena bayar kos iklan tersebut pun boleh dimasukkan sebagai incidental cost yang boleh kita tolakkan daripada harga jualan. Okay. Yang ni amat penting yang ni memang kalau boleh awak kena tulis boleh tak yang ni? Yang ni awak kena tulis. Yang ni memang penting sangat macam format lah. Okay. Dia macam ibarat macam format. Sebab dia ada panjang sikit Yang ni lah calculation for disposal price. Okay. So saya akan buat dalam bentuk kotak yang ni adalah particular dia. Sales ada. So awak buat consideration price. Awak salah. Consideration receipt. Maksudnya awak dapat duit. Awak jual cara penjual. Awak jual rumah awak atau rumah bulan. Jadi awak katakan ke jual dulu. Awak dapat duit. Ni X, okay. Lepas tu awak kena tolakkan less. Okay. Kena tolakkan. Dia guna sebagai guna dot ya. Permitted expenses yang dibenarkan. Yang kita dah belajar tu.
iaitu apa dia, enhancement cost yang sepanjang tu berpuluh tahun kita duduk, kita dah buat renovation kan, tambah tanda contohnya, tambah bilik ke, tolak. Okay, then legal fees in defending title. Ini pun tolak. Okay. Then kita ada permitted expenses yang dibenarkan. Satu lagi ialah incidental cost pun kita tolakkan. Semua ni orang kata tolak lah. Okay. Iaitu commission. Okay, commission. Kita bayar commission kepada agent contohnya, kepada legal fees yang melibatkan lawyers supaya tak adalah kita dah jual lepas tu kita minta balik lah, macam-macam hal lepas tu tak jadi belilah, tak bayar penuh, macam-macam legal fees and then advertisement tak tolak lah tu. Senang ya. Advertisement. So kita kan tolak kan. Dan ini dinamakan, bila awak tolak semua, yang ini dinamakan apa? Saya akan dia dinamakan sini disposal price. Kan senang. Ini sama dengan XX. Okay. Saya buat garis siap. Jadi saya besarkan ni lah Dia garis 2 sebenarnya tak betul. Okay. So awak dapat duit daripada pembeli, tetapi awak dalam masa yang sama sepanjang 5 tahun duduk rumah tu awak dapat investment cost, legal fees, awak dah bayar untuk defending title. Defending title macam grant lah, awak ada grant, tolak semua lah. Dan ada juga incidental cost, commission, legal fee, advertisement and awak dah tolak semua, awak akan dapat yang ni dinamakan apa? Disposal price. Maksudnya harga jualan. Okey, seterusnya ialah permitted expenses. Apa maksud permitted expenses ni? So jangan risau, minggu next class tu dah habis chapter ni lah. Saya cuba mula-mula ni saya slow sikit lah. Kata macam nak bawa kereta kan, itu laju tu banyak kan. Incurred wholly and exclusively on the asset after its acquisition for the purpose of enhancing
or preserving its value and expenses incurred in established and defending title or right over the asset. So ini dimaksudkan dengan permitted expenses. Okay. Dan kalau awak tahu yang dia ni belanja ni memang secara keseluruhannya untuk kita bila awak beli tu awak nak dapatkan grant tu kan, ataupun nak naikkan nilai dia, enhancing and preserving the value and expense incurred. Belanja-belanja yang telah berlaku dalam kita hendak mendapatkan hak kepada aset tersebut. Okay. Itu dimaksudkan dengan permitted expenses. So kita akan beri contoh soalan. Contoh soalan, bukan contoh soalan pun, contoh ada figure kat situ. Example. Okay. Mary Sedian Berhad dispose of an asset in 2010 for the consideration of 1 million. So awak Mary awak jual aset awak yang awak beli pada 2010 dengan harga jualan 1 juta. Okay. The disposal bukan sekadar 1 juta saja. Sebenarnya awak boleh tolakkan dengan kos-kos yang lain yang awak dah keluarkan untuk tujuan only and exclusively aset tersebut. Okay. Jadi saya akan beri contoh ni lah. Saya tukar figure saja, tukar X tu. Okay. So saya beri ke next. Okay, consideration receive ialah 1 juta. Ada awak salin lah. Nampak senang, tapi dia tu awak lupa campur ke tolak dan kita akan tolak permitted expenses or incidental, awak boleh buat ke incidental cost. Okay. Jadi kita padamkan sini. So tolakkan dengan apa? Cost of renovation. So awak buat renovation. Penambahbaikan so, tolak sini pun boleh. Tolak 200,000. Then legal expenses. RM30,000.
Kemudian tolakkan dengan incidental incidental cost. Incidental cost dia digabungkan menjadi apa ni? Yang ni maksudnya bawah ni lah. Kita buat sini supaya dia dapat apa dia bezakan. So ini saya cakap dia tak ada detail, dia hanya figure dia tolakkan dengan 10,000. Dan awak akan dapat yang dinamakan, yang ini dinamakan apa? Ni penting. Ni dinamakan disposal price. Okay, berapa? Tolakkan. Cuba jumlahkan apa? Cuba saya tag dulu. Tak ada. Cuba tengok. Ada tak? Tak ada kena salin lah. So berapa nilai dia? Tak. Apa-apa. Apa-apa je lah kan. Ya, apa boleh. Ah, 760 pandai. Okey, bagus awak dah faham. Maksudnya awak dapat jual dan tolak apa benda belanja permitted dengan incidental cost ya. Sedekah tu dia gabungkan semua. Okey. Okey, ni ada satu soalan ni awak kena buat. Ha. Okay, this is a type of question. Then you have to calculate the disposal price. So quick land ni tak masuk quick land. Cuba kira dia punya disposal price before we leave the class. Then you have to write down your name. Sebab ada saya takutlah campus tu. Saya biasanya saya akan buat malam. So sebenarnya lah. Then your tulis nama awak. Jangan tipu-tipu lah. Yang kau dah datang tak tulis nama lah. Okay. Tak apa. Okay. So awak boleh tulis nama penuh awak. Sebagai kebiasaan kehadiran. Saya buat update later lah. Okay. Cuba kira yang ini dia punya disposal price berapa.
Quick learn tu tak masuk lah. Sebab itu tak digunakan. Kita sebut. Senang ni. Berapa jawapan? Senang. Kita insyaAllah boleh habis lah. Pergi kelas lagi satu, habis tu cerita. Kan. Dan minggu depan kita belajarkan buat latihan lah. Berjumi-jumi lah. Betul-betul. Dan ready lah for your ni. Apa? Presentation. You can always refer to your senior HR lah. Buat di comment on your PowerPoint. Dan dalam PowerPoint tu awak boleh just pindah ke dalam Word jugalah. So 2 file yang awak hantar, satu Word, satu PowerPoint. Word kita dalam bentuk tak kuliah lah. Assignment, contoh dalam assignment. So Word is for your presentation. Your presentation is about 15 minutes maximum. 50 minutes, then you have to arrange your time for delay. So your presentation will be likely in Google Meet mode. Google Meet. Then I will try to arrange your time lah. Then I propose to limited tag lah for your hackers. Okay. Limited time power. So pukul berapa lah maksudnya jam 15 minit pertama, 15 minit kedua kan? Ataupun 9 pertama, 9 kedua, 9 ketiga lah. Masa ni kadang susah kalau masuk lambat tu. Jadi awak tahu ni fikiran ke berapa. Jadi awak tak payah masuk dulu. Nak masuk pun lagi bagus kan. So jadi sekali ikut giliran lah. So atau nama dekat your get the word somehow. Arrange your group presentation accordingly, sequentially. First, second, third group, and fourth. Can manage about 2 hours completely your presentations. Time frame, alright. Okay, yang ni, okay, apa? Any question? InsyaAllah mulai lah. I mean next week ataupun minggu satu lah okay. Minggu depan atau minggu satu? Minggu depan next week on another week. So yang ni dah dapat apa figure dia? Jawab soalan ni, jawapan ni? Tak payah tolak. Pandai. 734. So, dia punya ni awak akan dapat ini answer M734. Ini bukan angsa tu. Awak pernah jumpa angsa tak? Dulu masa saya kecil-kecil dia memang ada kat kampung angsa kan. Tak tahu sekarang ada tak. Kerja dia kalau awak silap-silap dia kejar awak. Kejar gigit tu saya pernah kena dulu ya. Okay. So tu saja kita 3 minit lagi. So waktu lama awak, saya pun kena rehat Saya lepas ni saya rehat dalam sejam. Rehat macam tidur lah baru. Saya bangun balik. Okay. Sebab masih rehat. Bagusnya kalau awak tidur rehat sebelum zuhur kan, ataupun sebelum azan kan. Sebelum tu kan, awak tidur. Sebab awak tidur tu awak energi. Okay, setakat ni saja ada soalan tak? Chapter ni. Tak ada. So, any question raised, you can